Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, so first of all, hari ini kita akan masuk tajuk ketaksamaan linear bab 6 tingkatan 4. Okay, so apa itu bab ketaksamaan linear? Okay, so kat sini cikgu akan terang. Okay, so ni basic dulu cikgu terang basic dulu apa yang kamu perlu tahu. Okay, so ketaksamaan linear, okay, kamu kena tahu ada simbol ni, lepas tu ada simbol ni dengan simbol ni. Okey, ni simbol apa? Okey, kejap cikgu buat bahagi dulu. Okey, so tengok simbol muncung ke kanan ni. Simbol muncung ke kanan ni dia mewakili, maksud dia adalah lebih besar. Okey, so tengok simbol muncung ke kiri. Tengok tajam sebelah kiri. Kalau tajam sebelah kiri ni maksudnya adalah dia lebih kecil. Okey, ni simbol dia. Okey, so dalam tajuk ni, okey, dia akan bagi graf. Contoh graf, dekat graf tu ada satu line pembahagi. Okey, line ni, okey, lebih besar. Lebih besar ni dia mewakili bahagian yang sebelah kanan. Contoh dia suruh kita lorek kan. Okey, lorek kawasan yang lebih besar. Lebih besar dia adalah sebelah kanan. Kalau garis yang straight, garis yang melintang macam ni, garis yang menegak. Okey, kalau lebih kecil dia sebelah kiri. Okey, kita kena lorek sebelah kiri kalau lebih kecil. Lebih besar sebelah kanan. Okey, tu kalau garis menegak. Kalau garis yang sengit macam ni, okey, contoh ni garis kan, garis yang sengit, okey, lebih besar maksudnya benda yang dekat atas. Okey, so kita kena lorek kawasan atas ni. Kawasan atas ni adalah lebih besar. Okey, kalau lebih kecil maksudnya kawasan yang di bawah. Okey, lebih kecil. Okey, so setakat tu. Okey, ni untuk simbol yang macam ni. Simbol yang muncung kanan tapi dia tak ada macam ni. Dia tak ada garis bawah. Maksudnya dia adalah lebih besar. Ni garis yang muncung ke kiri ni lebih kecil. Okey, so kita tengok pula garis yang dekat bawah. Okey, yang apa beza dia? Beza dia, garis ni dia ada satu lagi garis straight dekat bawah ni. Okey, maksudnya simbol ni maksud dia adalah lebih besar sama dengan kat atas, tapi dia ada atau sama dengan. Okey, boleh setakat tu. Okey, kalau macam ni pula sama juga, dia ke kiri, muncung ke kiri, dia adalah lebih kecil atau sama dengan. Okey, so tengok kan, sama kan, cuma yang beza dia ada garis, satu garis bawah, garis straight dekat bawah dia. Okey, macam mana tengok simbol ni? Simbol ni sebenarnya gabungan. Okey, ni kan dia ambil lebih besar, lepas tu kan simbol sama dengan adalah simbol ni adalah simbol sama dengan. So dia gabungkan. Tengok simbol lebih besar dia buat dekat bawah ni sama dengan. So jadilah simbol lebih besar atau sama dengan. Okey, so tengok pula kawasan yang perlu dilorek. Okey, contoh sama juga, dia sama dengan atas. Kalau macam ni, garis yang straight menegak, dia lorek sebelah kanan. Kalau garis yang melintang, kita akan lorek ikutlah. Kalau dia lebih besar, kita lorek atas. Kalau lebih kecil, kita akan lorek di bawah. Tapi ada beza dia. Tengok garis ni. Okey, kalau simbol macam ni, garis yang kita lukis adalah garis putus-putus atau dash, garis putus-putus. Kalau untuk simbol yang lebih besar atau sama dengan, kita akan lukis garis yang solid, garis yang penuh, garis straight. Kalau ni garis putus-putus. Okey, itu perbezaan dia. Okey, kita masuk seterusnya. Kita try.
tengok soalan ni, contoh. Okay, dekat sini dia ada satu soalan. Soalan dia, y lebih besar daripada 2/3 x tambah 2. Okay, tengok kat sini. Dia suruh kita lorek. Kawasan dia. Okay, so tadi kita tengok, kalau lebih besar, tengok simbol. Lebih besar, maksudnya kita nak lorek. Kalau garis yang sengit macam ni, kita akan lorek kawasan di atas sebab dia lebih besar. So ni adalah kawasan yang perlu kita lorek. Okay, ni senang. Okay, so kita tengok ni pula. Okay, yang ni. Okay, tengok dia bagi y kurang daripada 1. Okay, macam mana kita nak buat graf dia? Okay, first kita kena tukar equation ni kepada equation yang sama dengan. Okay, so y sama dengan 1. Tukar dia. Okay, so dia kata y sama dengan 1. So kita boleh plot kita punya garis tu dekat y. Okay, y sama dengan 1. Okay, kata-kata sini nilai dia 1. Okay, so kita akan buat satu garis dekat 1. Okay, so garis tu, okay, kita tengok simbol ni. Ni kan simbol yang tak ada garis lurus dekat bawah dia. Dia bukan garis yang kurang atau sama dengan. Maksudnya garis yang kita lukis, kita kena lukis garis putus-putus. Okay, so kita dah ada garis dah, y sama dengan 1. Okay, kat mana kita nak lorek? Kita nak lorek, kita tengok juga ni, dia adalah kurang daripada. Maksudnya kurang daripada, kita kena lorek kawasan bawah. Okay, so tengok ni pula. Okay, tengok ni. Okay, dia kata x adalah lebih atau sama dengan negatif 3. Okay, so first kita kena sama juga. Kita tukar dia kepada equation yang sama dengan x sama dengan negatif 3. Okay, so x negatif 3. Okay, kita kata-kata ni 1, 2, 3. Okay, so dekat sini 3. Okay, so kita buat satu garis. Okay, garis ni kita kena buat garis putus-putus atau garis solid. Kita tengok balik kat sini. So kat sini kita tengok muncung ke kanan, lepas tu dia ada satu garis bawah. Maksudnya dia lebih besar atau sama dengan. Maksudnya garis yang perlu kita lukis adalah garis solid. Okay, maaf. Okay, so bila dah ada garis ni, kita tengok balik, dia adalah lebih besar dan sama dengan. Maksudnya kita kena lorek bahagian sebelah kanan. Okay, boleh. Okay, so next kita akan imbas sikit tentang tajuk garis lurus masa kamu tingkatan 3. Sebab tajuk tu dia ada kena-mena dengan ketaksamaan linear. Sebab dia banyak guna graf dan juga garis lurus. Okay, so tengok. Dekat tajuk garis lurus kita pernah belajar y equal to mx plus c. Ingat lagi tak? M ni mewakili apa? So M ni dia mewakili kecerunan ataupun gradient. Okay, C ni pula. Okay, C ni dia mewakili y intercept ataupun pintasan y. Okay, so ni kamu kena buat revision. Kita akan masuk, okay, pasal tadi tu y mx plus c. Okay, so tengok contoh pertama, y dengan x. Okay, so kata-kata garis lurus yang berbentuk macam ni, okay, dia sengit ke kanan. Okay, dia mewakili y mx plus c. Ni adalah bentuk garis dia. Okay, so dekat sini kita tengok ada bahagian atas, bahagian bawah. Okay, so bahagian atas ni iaitu rantau atas. Kita tulis dia sebagai y lebih besar atau sama dengan mx plus c. Kalau bahagian bawah, rantau bawah, dia sama dengan y kurang daripada atau sama dengan mx plus c. Okay, kita tengok ni pula. Apa beza dia dengan yang tadi? Okay, garis ni menurun.
Bila dia menurun, apa yang berubah kat sini tengok. Y sama dengan negatif mx plus c. So bila kecerunan dia menurun, negatif, kecurunan dia jadi negatif. Tengok yang tadi kecerunan dia M dia adalah positif, so dia naik ke atas. So yang ni dia punya kecerunan negatif, so dia turun ke bawah. Bila jadi macam ni, rantau atas dia akan jadi belah sini. Okay, so ni adalah kawasan rantau atas dia. Okay, so Y lebih besar atau sama dengan negatif mx plus c. Kalau macam ni, rantau bawah dia adalah Y kurang daripada atau sama dengan negatif mx plus c. Okay, kita tengok ni pula. Okay, graf y xy. Okay, so tengok Y sama dengan C. Y sama dengan C maksudnya C ni apa tadi? C adalah pintasan Y. So C dekat mana C tu? Okay, kata-kata kat sini adalah point 3. Okay, 3 maksudnya C sama dengan 3, Y pun akan sama dengan 3. Dia akan jadi sama sebab C mewakili pintasan Y. So sama juga macam tadi, satu garis lurus. Bila yang dekat atas dia akan jadi rantau atas, iaitu Y sama dengan atau lebih besar pada C. Dan juga bawah line tu kita ada rantau bawah Y kurang daripada atau sama dengan C. Okay, tengok ni pula. Okay, tadi untuk Y kan. Okay, ni X sama dengan K. Okay, K ni sama juga, dia mewakili point X. Maksudnya kalau K 2, X pun akan automatik jadi 2. Okay, so garis lurus yang sebelah kanan kita akan tulis dia sebagai Y lebih besar atau sama dengan K. Dan yang sebelah kiri, rantau kiri, Y lebih kurang daripada atau sama dengan K. Okay, so ni macam tadi, ni kawasan yang perlu kita lorek tau. Kalau dia lebih besar, kita kena lorek belah kanan. Kalau dia lebih kecil, kita akan lorek sebelah kiri. So belah kanan kita lorek lah belah kanan. Kalau soalan macam tu, kalau dia minta lebih kurang, kita akan lorek sebelah kiri. Okay, so tu pengenalan. Jom kita try buat soalan. Kita tengok soalan. Soalan dia kata lukis graf dan lorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan berikut. Kita tengok kat sini. A, Y lebih kurang atau sama dengan 2X tambah 1. Okay, dia bagi kita satu Cartesian. Dia suruh kita lukis graf. Lepas tu dia suruh kita lorek rantau yang mewakili apa yang kita lukis tu, yang mewakili ketaksamaan yang kita dapat. Okay, so kat sini apa yang kita nak buat Firstly, kita kena tukar dia jadi equation yang sama dengan, maksudnya Y sama dengan 2X tambah 1. Okay, boleh setakat tu. Okay, kita tukar dia. Okay, lepas dah tukar, kita akan cari nilai dia. Okay, so kita akan buat jadual nilai. Jadual nilai ni kita akan buat macam ni, X, Y. Okay, so kat sini kita boleh guna apa-apa je. Okay, cikgu suka guna kosong dengan 1 sebab dia senang untuk kita cari. Okay, kita letak 01 sebagai X. Okay, kita ganti masuk. Kita tengok, kan kita ada Y 2X tambah 1. So kita ganti masuk kosong kat sini. So jadi Y sama dengan 2. Ganti masuk kosong dalam X. So kosong tambah 1, kita akan dapat berapa? 2 tambah 1, so 3. So Y dia 3. Okay, kita ganti masuk pula 1. Okay, kita masuk 1 kat sini. Y 2 1 Maaf. Okay, Y 2 darab kosong tambah 1, so dapat 1. So kat sini nilai dia 1. Okay, so kita ganti masuk 2. Kita ganti masuk 1 dalam X. So Y sama dengan 2 darab 1 tambah 1. Kita akan dapat nilai dia 2 darab 1, 2 tambah 1, 3. So 3. Okay, dekat sini kita dah ada point. Okay, so tengoklah. Bila dah ada ni, kita buat titik. Kita plot dekat graf.
Okay, lepas buat okay, first tadi kita buat ni, kita tukar dia kepada kotak samaan. Lepas tu kedua kita buat jadual nilai. Okay, yang ketiga kita akan buat plot. Okay, so kita plot dah. Tengok dalam ni kita ada nilai X kosong Y1. Okay, tengok X kosong kat sini, Y1 dekat sini. So ni adalah point dia. Okay, tengok lagi satu pula, X sama dengan 1, Y sama dengan 3. So X sama dengan 1, Y sama dengan 3. So dekat sini. Okay, so bila dah ada ni, lepas plot dan lukis. Okay, dah ada ni, kita ambil pembaris, kita garis dia. Okay, so kita ada satu line berdasarkan point yang kita dapat tadi. Okay, bila dah ni, okay, dia suruh kita lukis graf. Lukis graf dah siap. Lepas tu dia suruh kita lorekkan rantau yang mewakili kertas soalan berikut. So kita tengok balik soalan dia, tengok simbol dah. Ni simbol lebih kurang atau sama dengan, kan? Okay, maksudnya kita kena lorek bahagian mana kalau line macam ni? Maksudnya kita kena lorek kawasan sebelah kurang atau sama dengan. Okay, kita tengok balik. Tadi cikgu dah tunjuk. Kita tengok. Ni lah function dia, YMX plus C tadi. Ni adalah rantau bawah. Maksudnya dia kurang atau sama dengan. So kita tengok kat sini, kurang atau sama dengan. Maksudnya kita kena lorek kawasan sebelah sini, bawah dia, sebab dia kurang atau sama dengan. Okay, boleh faham Okay, so kita tengok pula soalan seterusnya. Sama juga, dia suruh kita lorek, dia suruh kita lukis dan lorekkan rantau. Okay, tengok kat sini, Y lebih besar daripada X tambah 4. Okay, first tadi kita kena buat apa? Kita kena tukar dia menjadi persamaan yang sama. Okay, maksudnya Y akan jadi Y sama dengan X tambah 4. Okay, lepas tu dah dapat ni, kita boleh buat jadual nilai. Okay, jadual nilai macam tadi cikgu buat X. Okay, ni jadual nilai. Kamu boleh lah buat kotak lagi kemas. Okay, macam ni. Okay, buat kotak. Okay, so cikgu akan ambil kosong dengan 1 sebab senang. Kamu pun boleh guna 01 ni. Okay, so kita ganti masuk. Kita ganti masuk kosong dalam X ni. So Y kosong tambah 4. Jadi apa? Y sama dengan 4. Maksudnya sini 4. Okay, so X1 kita ganti masuk 1. Y sama dengan 1 tambah 4. Betul? Okay, so akan dapat 5. Boleh? Okay, so bila kita dah dapat jadual nilai, apa yang kita perlu buat? Kita perlu plot dan lukis. Okay, so kita tengok pula dekat sini. Okay, kita ada point kosong dengan 4. So X kosong dekat sini, Y 4. Mana Y 4? 1, 2, 3, 4. So sini, ni point. Okay, tengok pula ni, 1, 5. X1 Y 5. X1 Y ni 5. Maksudnya dekat sini point dia. Okay, so lepas kita dah plot, kita kena lukislah graf tu. Okay, boleh. Ni sebab marker pen. Kamu jangan buat macam ni pula, pakai pen tak boleh macam ni. Okay, so dah dapat ni, kita nak lorek pula. Okay, lorek, kita kena tengok balik dekat soalan dia. Soalan dia tengok ni. Apa yang salah dekat sini?
Kamu nampak tak apa yang salah? Okey, kat sini kita silap tadi. Kita lukis, kita tak tengok apa simbol dia. Okey, simbol dia kan tadi ni adalah simbol lebih besar. Okey, dia lebih besar. Dah betul garisan. Tapi apa yang salah? Yang salah dia, ingat tak tadi cikgu ajar? Okey, tengok balik ni. Kalau simbol yang tak ada bawah ni, tak ada line ni, lebih besar atau sama dengan, line yang perlu kita lukis adalah line titik-titik, line putus-putus. Okey, maksudnya kat sini salah. Sepatutnya dia akan jadi line putus-putus. Patutnya jadi line macam ni. Okey. Ingat ya, kita kena rujuk balik soalan. Tengok balik simbol dia. Kalau simbol yang tak ada sama dengan, kamu kena lukis garis putus-putus. Kamu tak boleh lukis garis solid. Okey, kalau macam ni, kita anggap dia dah jadi garis putus-putus. So kita tengok juga simbol ni lebih besar. Lebih besar tadi macam mana? Lebih besar maksudnya kawasan atas ni yang perlu kita lorek. Okey, kamu lorek bagi penuh tau. Bagi sampai hujung ni semua kena lorek. Okey, kita masuk ke soalan seterusnya. Okey, tengok soalan seterusnya. Soalan dia, X tolak Y lebih besar daripada 3. Okey, bila X tolak Y lebih besar daripada 3, kita tahu dekat sini soalan ni tak macam soalan yang lain, iaitu dia soalan yang lain dia dah bagi Y sebelah kiri. Tapi soalan ni dua-dua X dengan Y dua-dua dah belah kiri. So kita tak boleh nak buat jadual nilai lagi. So first kita kena asingkan X ni di belah sini. Kita kena tinggalkan Y seorang dekat sebelah kiri. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, so first kita pindahkan X, pindahkan Y ke kanan. So jadi X sama lebih besar daripada 3 tambah Y. Okey, so kita pindah balik 3 ke X. So jadi X tolak 3 lebih besar daripada Y. So Y sekarang belah kanan, tapi kita kena buat dia sebelah kiri. So kita tukar tempat Y dengan X tolak 3 ni. So Y lebih kurang pada X tolak 3. Okey, kita dah dapat dia punya equation yang Y sebelah kiri. Tapi tengok kat sini ada beza. Bila kita ubah tempat dia, kita kena ubah juga dia punya simbol. Simbol lebih besar, kita jadikan dia lebih kecil. Terbalik macam tu. Sama juga macam kita terbalikkan Y ke sini, X tolak 3 ke sini. Okey, nampak? Okey, so kita akan dapat Y lebih kecil pada X tolak 3. So bila dah ada macam ni, kita boleh samakan dia jadi sama dengan Y sama dengan X tolak 3. Okey, bila dah dapat macam ni, kita boleh teruskan dengan jadual nilai. Kita kena cari jadual nilai. Okey, so X, Y. So macam yang cikgu ajar, senang kalau kita guna kosong dengan 1. Okey, so kita masukkan macam biasa, X masuk kosong, jadi Y sama dengan kosong tolak 3, jadi negatif 3. So Y sama dengan negatif 3. Okey, masukkan 1 pula. Okey, so Y sama dengan 1 tolak 3. Kita akan dapat negatif 2. So ni negatif 2. So bila dah ada point dah, sekarang kita kena plot point tu dalam graf. Okey, so tengok kosong negatif 3. So X kosong, Y negatif 3. Negatif, so ke bawah. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. So dekat sini point yang pertama. So point yang kedua, X 1, Y negatif 2. 1 negatif 1 negatif 2. So point dekat sini. Okey, so kita dah ada 2 titik. So kita kena buat garisan dia. Okey, sebelum buat garisan kita kena tengok, ingat, kita kena tengok simbol dia. Okey, tengok simbol kat sini. Sebab ni, okey, kita kena tengok yang ni tau. Kita kena tengok yang ni. Kita tak boleh tengok yang ni. Sebab yang ni dia tak tukar lagi dalam bentuk
Jadi Y kurang daripada X solat 3. Kalau ikut yang ni, kalau ikut yang ni, dia akan jadi salah. So kita kena ikut yang ni. Tengok yang ni. So simbol dia tak ada, simbol dia kurang daripada, tapi tak ada sama dengan. Maksudnya line yang perlu kita lukis adalah line putus-putus. Okay, so kita dah ada line. Line ni dia mewakili Y X tolak 3. Okay, so sekarang dia suruh kita lorek. Okay, kita nak lorek, kita kena tengok yang ni juga. Kita tengok dia kurang daripada, maksudnya bila kurang daripada, kita kena lorek kawasan bawah. Okay, so lorek, kita lorek kawasan bawah ni. Okay, boleh faham? Okay, so habis dah penerangan cikgu untuk hari ni. Okay, so setakat tu saja kelas ni untuk ketaksamaan linear bab 6-4. Okay, so terima kasih dan Assalamualaikum.